wabarakatuh. Nama saya Adriana Zahira binti Zarudin. Kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai maksud DNA. DNA dalam bahasa Melayu bermaksud asid deoksiribonukleik ataupun dalam bahasa Inggeris deoksiribonukleik acid yang lebih dikenali sebagai DNA. DNA merupakan komponen kimia utama kromosom dan merupakan bahan yang boleh menghasilkan gen. Nama lain bagi DNA ialah molekul warisan kerana keadaannya ia boleh mewariskan sifat-sifat daripada organisma induk. Dalam proses pembiakan DNA ini, dia beraplikasi dan hasilnya dipindahkan kepada zuriat. Manakala dalam bakteria, organisma sel prokariot dan organisma sel rendah yang lain, DNA tersebar di dalam keseluruhan sel. Bagi sel rumit atau sel eukarioti yang membentuk tumbuhan, haiwan dan organisma pelbagai sel lain, kebanyakannya DNA tersebar di dalam nukleus sel. Bagi organel penjana tenaga seperti mitokondria dan kloroplas, kebanyakannya virus juga mengandungi DNA. Sekian dari saya. Asid deoksiribonukleik DNA dan asid ribonukleik RNA. Molekul DNA ialah polimer yang terdiri daripada unit asas yang disebut nukleotida. Unit-unit nukleotida bersambung untuk membentuk rantai panjang polinukleotida yang bercabang. Terdapat 3 bahagian dalam nukleotida, iaitu gula 5 karbon pentosa yang disebut deoksiribosa, kumpulan fosfat dan base bernitrogen. Bahagian gula deoksiribosa pada nukleotida bersambung kepada kumpulan fosfat dan base bernitrogen. Ikatan di antara molekul gula deoksiribosa dan kumpulan fosfat yang bersebelahan secara berselang-seli akan membentuk tulang belakang rantai atau berbenang polinukleotida. Dalam DNA, gula 5 karbon itu ialah deoksiribosa. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabiha dan hari ini saya akan sambung pembentangan daripada rakan saya. Saya akan berceritakan tentang struktur DNA. Di hadapan saya ini merupakan sebahagian daripada helix berkembar DNA. Seperti yang kita lihat, yang berwarna merah jambu ini merupakan berbenang polinukleotida yang bergabung menghasilkan bentuk dua helix. Ia juga dikenali sebagai tulang belakang helix. Terdapat 2 rantaian polinukleotida yang bergabung melalui 2 pasang base bernitrogen yang terdiri daripada ikatan hidrogen. Ada 4 jenis base bernitrogen, iaitu adenina, timina, guanina dan sitosina. Adenina dan timina ini terikat dengan 2 ikatan hidrogen, manakala guanina dan sitosina terikat dengan hanya 1 ikatan hidrogen sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Antara kegunaan DNA dalam kehidupan seharian manusia termasuklah DNA dapat membantu dalam pertambahan populasi manusia dan penerusan zuriat manusia. Selain itu, DNA juga dapat membantu dalam kes pembunuhan. Contohnya, DNA membantu pihak polis atau penyiasat dalam mengidentifikasikan mangsa atau pembunuh yang terlibat dalam sesuatu kes pembunuhan. Kegunaan DNA yang seterusnya ialah eksplorasi maklumat genetik. DNA adalah asas kehidupan. Ini adalah molekul kompleks yang terdiri daripada 4 jenis asas bersilang seperti tangga dan dipusing menjadi lingkaran. Keempat protein digabungkan antara satu sama lain. Urutan semua pasangan membentuk gen yang menentukan siapa anda dan juga semua organisma lain di bumi. DNA juga mengandungi semua pengekodan genetik yang digunakan untuk mengawal fungsi, tingkah laku dan perkembangan organisma. Seterusnya ialah fungsi DNA untuk forensik. Saintis forensik telah boleh menggunakan DNA yang terdapat di darah, sperma, kulit, air liur dan rambut yang tersisa di tempat kejadian untuk mengenal pasti kemungkinan suspek. Pengenalan ini biasanya disebut sebagai cap jari genetik atau profil DNA. Seterusnya ialah fungsi DNA dalam komputasi. DNA memiliki peranti penting dalam ilmu komputer untuk riset dan juga sebagai salah satu contoh bentuk cara komputasi. Contohnya ialah teori database.
Teori database juga dipengaruhi oleh riset DNA yang memiliki masalah khusus untuk menaruh dan memanipulasi urutan DNA. Database yang dikhususkan untuk riset DNA adalah database genomik. Seterusnya ialah beberapa kegiatan kedoktoran dan bahkan hukum menggunakan struktur DNA untuk mengidentifikasi penyakit hingga mengidentifikasi seseorang yang sudah tidak boleh lagi dilihat dari fizikalnya kerana kemalangan atau tubuh yang terbakar dan sebagainya. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Kami berharap agar maklumat Yang kami sampaikan berguna untuk semua.